Mari sama-sama pada hari ini kita melihat kepada halaman 73 bagaimana Allah memimpin kita dengan hidayah, dan kita mohon pada Allah dengan kita membaca al-Quran ini kita juga dikurniakan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan dengan melihat pada sinopsis pada hari ini. Bermula daripada ayat yang ke-174 hingga 175, kita akan melihat kepada balasan bagi orang yang berjuang dan ancaman menakut-nakutkan. Maksudnya syaitan ini dia memberi ancaman dengan menakut-nakutkan kepada orang yang ingin berjuang, yang kita harap kita dijauhkan. Itu pada ayat 174 hingga ayat 175. Kemudian pada ayat 176 hingga 180 Allah hilangkan kesedihan dari hati Rasulullah, kerana ini selepas perang Uhud Ustaz ya. Setelah perang Uhud, bantahan terhadap kaum kafir dan orang yang kedekut yang membezakan antara yang buruk dengan yang baik ya. Jadi ini adalah perkara yang kita akan lihat pada ayat 176 hingga ayat 180. Allahumma arhamna bil Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة الله يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب
وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم Membawa kita pada resolusi kita pada hari ini, mari sama-sama kita saksikan. Bermula pada ayat 175, kita ingin sama-sama memastikan jangan mudah rasa takut dalam berjuang, kerana perasaan takut itu hadir daripada syaitan, sama ada syaitan itu di peringkat jin ataupun di peringkat manusia. Jadi teruskan membina keluarga, membina organisasi, dan sudah pastinya jika ada panggilan jihad seperti mana Uhud ini, kita ditanamkan dalam surah Ali Imran, jangan mudah rasa takut. Yang pertama. Yang kedua, jangan tangguhkan taubat, teruskan kita bertaubat kerana ia lambang kehinaan, ya kita nak merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat, mengaku sajalah bahawa kita ini tersilap, tidak seperti orang munafik, mereka menukarkan iman dengan kufur, dan juga mereka merasakan bahawa kalau orang kafir pada ayat 178 tadi Ustaz, mereka diberi peluang, diberi kemenangan, kejayaan, mereka kata bahawa ini kerana kami ini hebat, tapi Allah cakap sebenarnya liyazdadu ithma, ya, menambah dosa. Dan yang ketiganya, elakkan bakhil, kerana harta itu akan dikalungkan di leher pada akhirat nanti, dan itu sudah pastinya amat rugi. Kita habiskan masa mencari harta, tapi rupa-rupanya harta itu hanya untuk menyeksa kita, padahal sebenarnya Allah boleh bagi lebih banyak lagi, ajrun azim, bila kita sama-sama beriman dan bertakwa. Allah, la ilaha illallah. Membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini, sama-sama kita perhatikan, iaitu perkataan qalaba yang kita lihat. Perkataan pertama pada ayat 174, maksudnya berubah, berbolak-balik, dan ini disebut sebanyak 168 kali. Maka kalau kita tengok pada ayat 174 tadi, mereka kembali dengan nikmat dan kurniaan yang besar daripada Allah, ya. Mengapa istilah fanqalabu bi ni'matin minallah? Pasal di hujung ayat 173 itu, waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, pada waktu itu mereka dah gentar dah takut ketika perang. Ya, jadi up and down itu hatinya berbolak-balik. Rupanya berbolak-balik itu bila ingat kepada Allah sahaja, fang qalabu, ya, maka mereka kembali balik. Tadi rasa takut, amat takut pada perang tersebut, tetapi akhirnya Allah memberi nikmah yang besar. Allah berikan fadl yang besar kepada orang-orang yang beriman. Jadi ini adalah perkataan kita pada hari ini. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, kita seperti biasa kita nak belajar sedikit ilmu tajwid pada hari ini. Insya-Allah pada hari ini kita nak membicarakan satu huruf yang
terletak di bahagian hujung lidah. Nak beritahu huruf yang berada di hujung lidah ni begitu banyak. Hujung lidah ni cabangnya macam-macam. Ada belakang gigi bawah, ada belakang gigi atas, ada bawah gigi atas. Jadi kita belajar satu-satu. Hari ini makhraj lidah ataupun al-lisan, iaitu hujung lidah bertentangan dengan hujung dua gigi kacip tengah atas. Macam mana? Mudahnya macam inilah. Hujung lidah diletakkan di bawah gigi atas. Ataupun nak mudah lagi, hujung gigi hadapan diletakkan di atas hujung lidah. Okey? Tak nampak tu kan. Keluarlah daripada ni huruf dal. Ada 3 huruf. Kita ambil contoh yang kedua, itu huruf dal. Pada ayat yang kita baca 175, innama dzalikumus syaitan, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Hujung gigi, ini hujung gigi kita diletakkan di atas hujung lidah. Maksudnya hujung lidah mesti dikeluarkan sedikit. Kalau tak keluar lidah, automatik dia bertukar huruf zal, dia akan jadi zai. Ramai yang baca dalam surah Al-Fatihah umpamanya, siratal ladzina, hujung lidah itu, hujung gigi di atas hujung lidah. Okey, tu huruf apa? Huruf zal. Huruf zal. Dan jangan bila sebut keluar lidah ni jangan keluar banyak sangat. Ada yang sampai separuh keluar lidah. Innama za, sampai macam tu. Za, zi, zu, tak perlulah. Hanya sedikit saja hujung. Hujung gigi di atas hujung lidah. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Huruf dzal. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم